Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama diberi Irfan Ashraf bin Nur Azmi, merupakan pelajar ijazah sarjana muda Usuluddin dengan kepujian. Kod khusus USI 20603, subjek Haqaiq Tasawuf. Tajuk yang dibawa pada hari ini ialah adab di masjid menurut kitab Hidayah As-Salikin. Adab-adab di masjid. Jadi sebelum kita masuk pada adab-adab di masjid, ada sedikit mukadimah mengenai tentang fungsi dan peranan masjid. Seperti yang kita tahu, masjid ni merupakan tempat-tempat ibadah yang dilakukan oleh umat Islam, dan banyak lagi perkara yang dilakukan di dalam masjid. Antaranya ialah seperti mana yang telah berlaku pada zaman Rasulullah dan zaman para sahabat, menjadikan fungsi masjid ini sebagai peranan yang besar, iaitu membicarakan tentang hal-hal ehwal agama, hal ehwal negara, membicarakan tentang strategi peperangan, berperanan sebagai pusat komuniti, pusat ekonomi dan kebajikan. Jadi itu antara bagaimana zaman para sahabat dan zaman Rasulullah mengimaratkan masjid, seperti mana yang tertera di dalam ayat Al-Quran mengenai tentang pengimarahan masjid di dalam surah Al-Taubah ayat 18 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqimus shalah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika an yakuna minal muhtadin. Yang bermaksud, hanya sahaja orang-orang yang memakmurkan masjid Allah itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada akhirat, serta mendirikan solat dan tidak takut selain Allah. Jadi nak menunjukkan bahawa kita nampak di sini adalah orang-orang yang berjaya ataupun orang-orang yang mendapat petunjuk. Mereka merupakan orang-orang yang memakmurkan masjid Allah ini adalah orang yang beriman pada Allah, beriman pada akhirat dan mendirikan solat serta tidak takut selain pada Allah. Jadi ini antara peranan ataupun cara kita sebagai mengimarahkan masjid-masjid Allah ini, iaitu dengan caranya ada pelbagai cara seperti yang berlaku pada zaman sahabat. Namun pada hari ini kita nampak fungsi masjid ini makin lama makin terhakis dan hanya berfungsi dalam beberapa perkara yang kita lihat pada zaman moden ini. Seperti mana kita lihat zaman sekarang, kebanyakannya masjid ini hanya berkaitan dengan perkara-perkara yang seperti kematian, nikah, kahwin, bacaan doa, yasin, tahlil saja. Maksudnya kita tak nampak yang masjid ni sebagai pusat pentadbiran negara, sebagai tempat-tempat melakukan satu keputusan yang besar untuk negara yang penting dan berimpak tinggi. Maksudnya kita nampak kat sini yang masjid ni sudah tidak ada kepentingan lagi dalam perkara-perkara yang melibatkan perkara ukhrawi, perkara-perkara duniawi, dan hanya melibatkan banyak perkara tentang perkara ukhrawi. Jadi kemudian kita akan lihat adab-adab sebelum memasuki masjid. Ini antara adab-adab sebelum masuk ke masjid menurut kitab Hidayah As-Salikin. Yang pertama adalah maksudnya sebelum kita masuki masjid tu, yang pertama adalah yang kita tahu perlulah melakukan adab-adab lah. Kita ada beberapa perkara ataupun beberapa adab. Walaupun kita tahu seperti mana yang kita nampak dan kita lihat, masjid ini berperanan sebagai banyak perkara, namun kita harus perlu jaga perkara-perkara atau adab-adab ketika berada di masjid. Okey, yang pertama, apabila masuki masjid, kita hendaklah membaca doa sebelum masuk ke masjid. Antara bacaan doa yang biasa ataupun kita lakukan sebelum memasuki masjid, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma ighfirli dzunubi waftah li abwaaba birahmatik. Itu antara doa apabila masuk ke masjid. Dan apabila hendak masuk ke masjid, hendaklah kita masuk dengan kaki kanan. Kemudian yang pertama, setelah masuk di dalam masjid, perkara yang perlu kita lakukan adalah solat sunat wuduk ataupun solat sunat tahiyatul masjid. Ataupun solat sunat, kalau waktu subuh kita solat sunat sebelum subuh ataupun solat sunat fajar. Okey, kemudian yang kedua, jangan tinggal solat berjemaah.
Solat berjemaah ni memang penting lah. Kalau kita tahu memang peranan duduk di masjid ni sememangnya untuk solat berjemaah. Okay. Kemudian yang kita tahu antara lagi adab yang lain, perlu ada sebelum masuk ke masjid, perlulah ada wuduk sebelum masuk ke masjid. Kerana masjid merupakan tempat yang mulia, jadi perlu ada wuduk ataupun bersih, suci daripada segala hadas, termasuklah hadas besar dan hadas kecil. Okey, kemudian ini merupakan antara kaedah ataupun adab apabila ketika di dalam masjid sehingga terbenamnya matahari. Okey, yang pertama ini dah yang pertama macam yang telah saya sebutkan tadi, cara masuk ke dalam masjid dan inilah bacaannya. Itu pertama sekali perlulah masuk dengan kaki kanan dan bacaannya adalah Allahumma firli zunubi waftahli abwaaba birahmatik. Dan yang kedua, larangan berjual beli di dalam masjid. Kerana apa? Ada hadis di dalam di dalam kitab Hidayat Saliki ni mengatakan bahawa apabila engkau melihat seorang yang berjual beli di dalam masjid, katakanlah kepadanya, Allah tiada memberi keuntungan pada perniagaanmu. Ataupun dalam bahasa Arabnya adalah la arbahullahu tijarataka. Itu antara dia. Lepas tu kemudian yang ketiga antara adab yang lain, solat sunat tahiyatul masjid. Memang inilah adalah solat sunat yang dituntut ketika kita hendak masuk ke dalam masjid. Sangat penting untuk sebagai tanda kita beradab apabila ketika masuk ke dalam masjid. Dan seterusnya adalah perkara yang penting yang kita tahu yang memang tidak ada di tempat lain, ataupun amalan-amalan yang memang tidak ada di tempat lain selain daripada tiga amalan tadilah. Yang pertama tadi baca doa sebelum masuk ke masjid, dilarang berjual beli, dan itu antaranya adab lah. Dan yang ketiga adabnya yang tidak ada di tempat lain, iaitu solat sunat tahiyatul masjid. Dan akhir sekali adab yang biasa ada di masjid dan tidak ada di tempat lain adalah beriktikaf. Sunat beriktikaf di dalam masjid. Lafaz niat beriktikaf di dalam masjid itu nawaitu i'tikaf fi hadza masjid lillahi ta'ala. Sahaja aku beriktikaf di dalam masjid kerana Allah Ta'ala. Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man i'tikafa imanan wa ihtisaban ghafarallahu ma taqaddama min zambihi. Siapa yang beriktikaf di dalam masjid dalam keadaan percaya kepada Allah Ta'ala dan kerananya nescaya Allah Ta'ala mengampuni segala dosanya. Dalam hadis yang lain, wa i'tikaf asharan fi Ramadan kana ka hajjataini wa umratain. Maksudnya sesiapa yang beriktikaf 10 hari siang dan malamnya di dalam bulan puasa, nescaya ia seperti mengerjakan 2 kali ibadah haji dan 2 kali ibadah umrah. Ini menurut riwayat Tirmizi dan Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya dari Abdullah bin Abbas. Jadi setakat itu saja untuk pembentangan saya kali ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.